Baik saudara, antara paparan dari negeri di bawah bayu, keselamatan di zon terkawal, hasil kerjasama penduduk. Perinciannya kita langsung bersama rakan penyampai Inisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, baik dia. Tahap keselamatan di perairan dan daratan kawasan Zon Selamat Sabah Timur S-Zone ketika ini dalam keadaan selamat dan terkawal. Jaminan itu diberikan Komander Eastern Sabah Security Command Eskom, Dato' Victor Sanchez. Harapan saya pada penduduk komuniti S-Zone ini untuk bersama-sama dengan Eskom, bersama-sama dengan saya dan juga CEO untuk kita pertahankan kedaulatan ini melalui kerjasama masyarakat sebagai mata dan telinga kita. Dato' Victor ditemui pemerintah dalam program Libat Urus dan sambutan Hari Raya Aidiladha Eskom bersama komuniti di Kampung Indra, Sabah. Katanya kawasan pantai timur Sabah merupakan kawasan yang indah dan menjadi antara tarikan utama pelancong ke negeri ini. Mengenai penglibatan Eskom dalam operasi meroboh struktur haram di kawasan Taman Marin Tun Sakaran Sempurna baru-baru ini, Dato' Victor berkata ia merupakan operasi biasa yang dijalankan bersama Taman-Taman Sabah dan Majlis Daerah Sempurna. Operasi itu tindakan wajar bagi memastikan kawasan tersebut tidak terus diceroboh sekaligus memastikan struktur yang didirikan di kawasan larangan itu dibersihkan. Fasa akhir kempen Bawa Beg Bah atau kempen 3B yang dilaksana Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK dijangka dimulakan Ogos ini. Hari tanpa beg plastik dalam fasa akhir kempen itu akan ditambah daripada 3 hari seminggu kepada 7 hari seminggu. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Sabin Samitah berkata ketika ini pelaksanaan kempen 3B Fasa 4 sedang giat diperluas melibatkan pasar malam dan luar bangunan bawah pengurusan DBKK. Antaranya 6 buah pasar dalam bangunan dan 44 tapak pasar luar bangunan termasuk pasar malam, pasar harian dan pasar tamu di sekitar bandaraya. Pelaksanaan Fasa 4 di pasar dan tapak jaja antara lain menggalakkan pengguna membawa beg guna semula atau membeli plastik jenis boleh biodegradasi. Tiada penggunaan beg plastik setiap Sabtu, Ahad dan Isnin serta tiada penggunaan bekas makanan jenis polistiren dan penyedut minuman jenis plastik. Dato' Sabin yakin pelaksanaan kempen 3B secara berkesan mampu mengurangkan penggunaan plastik konvensional. Ia sekaligus menggalakkan amalan hijau melalui konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle dalam kalangan masyarakat. Penganjuran program pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma oleh Kelab Rotary Tawau amat dialu-alukan. Adun Balung Datuk Hamil Awang berkata inisiatif tersebut wajar dicontohi badan bukan kerajaan NGO yang lain. Penganjuran program seumpama membuktikan kesungguhan NGO membantu kerajaan memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Dipahamkan pada pagi ini pihak Rotary Club telah mendatangkan pakar-pakar atau spesialis doktor daripada Hospital Tawau dan juga TSMC. Dan kita amat-amat berbangga sekali dan mengucapkan terima kasih kepada doktor-doktor spesialis yang menyertai program pada pagi ini. Dato' Hamil ditemui pemberita dalam program anjuran Kelab Rotary Tawau dan Pusat Bimbingan Alternatif GRAS. Beliau turut memuji pihak penganjur yang membuat persiapan rapi demi keselesaan orang ramai yang hadir untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma. Kelab Rotary Tawau kami menjamin dan memberi komitmen yang tinggi bahawa kami akan membuat lagi program ini sekali 3 bulan. Hari ini kami rasa amat berjaya. Selain pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma, program turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti termasuk kuis, permainan dan hiburan oleh penyampai RTM menerusi radio di lokasi Tawau FM. Program sehari itu menyasarkan sehingga 300 penduduk. Lokasi seterusnya Kampung Serudong Tawau. Ibadah korban yang dilaksana di peringkat kepimpinan akar umbi sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, platform penyatuan masyarakat khasnya umat Islam. Ia sekaligus memberi ruang kepada pemimpin mendekati rakyat sambil menyantuni golongan memerlukan di kawasan masing-masing.
Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Manila, Hazim Mubarak Musa yakin program seumpama juga memperkukuh perpaduan antara pemimpin dan rakyat ke arah membawa kemajuan serta kesejahteraan. Kepada yang asnaf, golongan asnaf, kita akan berilah sama rata. Yang paling penting ya, kita memberi sumbangan ini dengan ikhlas. Semoga di kawasan Sungai Manila ini khususnya di setiap kawasan itu menguatkan lagi perpaduan lah, kesatuan itu yang paling penting. Mengeratkan lagi silaturahim. Hazim ditemui RTM dalam program Ibadah Korban Gagasan Rakyat N51 Sungai Manila di Masjid Al-Qudus peringkat 3. 4 ekor lembu korban diagih-agihkan kepada golongan asnaf, miskin dan penduduk sekitar peringkat 3, Jemaah Masjid Al-Qudus dan ketua-ketua cawangan Gagasan Rakyat bahagian Sungai Manila. Kira-kira 2,000 peserta dijangka menghadiri acara kemuncak Minggu Latihan Kebangsaan Peringkat Negeri 28 Jun ini di Kompleks Penjara Sabah. Program yang berlangsung di seluruh negara bermula 24 hingga 30 Jun ini memberi fokus kepada pendedahan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Program dikendalikan HRD Corp agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab melaksanakan latihan dan pelbagai aktiviti percuma untuk rakyat di pelbagai lokasi. 5 bidang khusus diketengahkan sepanjang program seminggu itu iaitu kemahiran hidup, kemahiran masa depan, kreativiti dan inovasi, kewangan dan pembangunan mampan. Ketua Wilayah Sabah HRD Corp Sabah Hazrul Lizam Idris berkata Jabatan Penjara Sabah merupakan antara rakan strategik terbesar dalam pelaksanaan program siri kedua berkenaan. Di Sabah saja kita ada 300 partner ataupun kita punya rakan strategik yang dapat memberi latihan secara percuma. Kita mengutamakan training-training yang berimpak tinggi. Bukan sekadar program yang biasa. Hazrul Lizam memberitahu RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap pengarah penyiaran Sabah Salma Hashim di Kompleks Kementerian Komunikasi. Rakan kerjasama lain seperti Universiti Malaysia Sabah menyediakan 30 program dalam talian dan bersemuka secara percuma. Turut diberi penekanan teknologi baharu dalam bidang khusus seperti kemahiran masa depan bagi melahirkan pakar dalam teknologi kecerdasan buatan, AI dan drone. Program tersebut boleh disertai melalui portal tertera. Tangat-tangat Yoho Adrian Soedi Mantatinaro Dusun Bundu Netutunan Tulun Sanad Bobos Ogemu Hiti Id Pagun Sabah. Kata dan kasa ikutu napupusan sikulan tasat kekenaan media teknologi visual. Pusau amanampasi iti sunduan igitanku idko hupan kapumbogempian boros tungkusan pengintutunan. Manta dino kendalan ku iti kapenamposian arasuk tungkusan itretan abaya bendutuhan mantok konduan batang aginantihan mantok kusai ino kolisok amu nakageret mantad pedit onam nahopod taon di nakatalib. Bersandad iti ngatungkusan di pinagirat doho ikaganaan pelembus kabar boros i TVOK padalin kabar isawa BFM di nakarikat kinaulitan hopod taon diti. Sa gisom na iti boros tiraro kumasukad wagu pagiratan ko gisom kaginawa mayalilihis susuyan. Santob ako sumilih huwayaan o silih da iti butia tataba di milah takad pagandasan. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Dian Nawai untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Dia. Baik, terima kasih Anissa Dolis dari Sabah.